Hello, Assalamualaikum. Saya Hilal Azmi dan anda sedang menonton Bisnes Alternatif. Saya sekarang berada di Brahim's Airline Catering untuk melihat sendiri bagaimana penyediaan makanan mewah untuk penerbangan kelas pertama yang mungkin anda boleh saksikan bersama saya selepas ini. Okey, baiklah. Sekarang bersama saya ini ialah Datuk Haji Ibrahim Haji Ahmad Badawi, iaitu Executive Chairman Brahim Airline Catering. Okey Datuk, sekarang ni untuk sajian mewah di udara ni Datuk, macam mana? Kita dah tahu Malaysia Airlines sekarang ni dia dah dapat beberapa anugerah. Salah satunya ialah Best Airline Signature Dish dan juga World's Leading Passenger Satisfaction Awards. Dan salah satunya penyebab utamanya semestinya makanan yang sedap dan enak. Macam mana nak kekalkan kualiti itu, Datuk? Nak kekalkan kualiti itu, kita firstly nak tengok dari segi raw material lah, bahan-bahan mentah dia tu must be first class quality. Jadi kita di sini kalau dari segi pembelian barang-barang mentah, supplier dia must be HACCP approved. Mana GMP, Good Manufacturing Practice, HACCP dan semua. Kalau dia tak ada macam HACCP dengan GMP ni, kita tak beli langsung. Kita tak negotiate harga pun. So quality raw material itu satu. Secondly, in terms of processes, teknik semua tu, tiap-tiap produk kita buat tu dia punya formulation ada, and dia punya recipe semua tu, we try to stick as close as possible to that recipe itulah. Ni kalau dari segi kata nasi lemak, okay, that's the second signature dish. Signature dish ni mustahak pasal kalau makanan-makanan lain tu kalau ada variation sikit, yang ada coming kata from London, ada places kalau Malaysian dish ada lari sikit tu acceptable lah. Tapi kalau signature dish, you must make sure dia punya taste tu consistent. Tak kira you datang daripada London ke, you datang dari Paris ke, you datang daripada Jepun ke, it must be consistent. Kalau tidak, you cannot call it signature dish. Jadi what we did actually is to standardize. Jadi yang kita gunakan sauce concentrate, kita hantar ke all the station. Jadi people from my group, from the winner side lah, pergi sana pun dengan mas, ajar dia orang how to standardize, cara nak guna, cara untuk adapt recipe. Tapi kalau dah basic ingredient dia tu macam sambal tu dah ada punya concentrate. Jadi nak masuk itu sikit, masuk sini sikit, masuk udang ke apa semua, jadi apa ni mudah lagi lah. Dan seterusnya pula Datuk, untuk kita cakap pasal masa depan lah. Biasanya bila benda ni dah jadi sedap, orang semua suka, mesti ada orang bayangkan Brahim ni tak nak akan buka satu kedai restoran ke dekat bawah, dekat ground, dekat airport tu, yang maksudnya menghidangkan makanan-makanan di udara ni. Macam mana? Ada tak cadangan yang macam tu? InsyaAllah. InsyaAllah. This is on a drawing board lah. Kita pun adalah buat perbincangan untuk buka kedai restoran di London ataupun di Paris. Ini bandar-bandar yang must pergi kat sana. Jadi itu. So tapi sekarang ni decision belum buat lagi, nak identify location apa semua. Jadi kalau kita dah buat dah dapat dia punya maklumat tu, kita akan bentang kepada board of directors, barulah kita buat keputusan dan barulah kita ni. Tapi cadangan memang ada dah untuk buka restoran. Memang dah ada dah. Tapi ada pula yang cakap itu akan mengganggu exclusivity signature dish tu pula. Itu macam mana? Tak, tapi kalau kita buat di restoran di London, other places tu, tak semestinya kita serve itu saja. Jadi restoran ni kita yang dekat Brahim Holdings tu, kuah-kuah kita buat tu ada 50 jenis. Kalau you buka restoran, you tak memerlukan 50, 30 dah cukup. Bukan ada untuk mi rebus, mi kari, laksa Johor, noodle. Kalau nasi ada macam-macam perencah untuk nasi. Lauk-lauk pun macam-macam, Chinese, Thai, Indian apa semua. Jadi kita boleh guna tu untuk standardize. Jadi kalau dah buat standardization tu, kat mana kita pergi pun rasa sama. That's the main thing. Okey. Kita dah cakap dengan Datuk dah tadi, dan sekarang kita nak tengok pula apa kaedah yang digunakan dan bagaimana proses untuk membuat sambal dekat dalam dapur yang ada dekat sebelah ni. Kita saksikan selepas ini.
Okey, sekarang saya berada di Hot Kitchen iaitu di Brahim's Airline Catering. Di sinilah sebenarnya tempat penyediaan kesemua makanan-makanan yang sedap-sedap yang ada di kebanyakan syarikat penerbangan di dunia ni. Dan sekarang bersama saya untuk membincangkan tentang penyediaan makanan untuk makanan di dalam penerbangan ni kan. Bersama saya adalah Chef Zahidin Riz, iaitu chef eksekutif dan juga dari bahagian inilah untuk makanan dan minuman di dalam kapal terbang. Okey chef, sekarang ni untuk penyediaan makanan tu apa cabaran dia? Cabaran boleh kata banyak. Okey. Antaranya ialah kita kena pastikan makanan kita yang dihasilkan mengikut pada standard spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, dan juga kita amat mementingkan kebersihan, okey, dan juga keselamatan makanan tersebut. Antara faktor-faktor lain yang pada saya mencabar ialah sudah tentu makanan yang disediakan untuk airline catering untuk pesawat adalah berbeza dengan penyediaan makanan di darat. Di mana untuk pengetahuan, kalau di darat selalunya kita akan hidang selepas kita mendapat order. Berlainan untuk in-flight di mana makanan tersebut 24 jam telah disediakan sebelum masa penerbangan. Okey, selepas melalui beberapa proses and then akan di-uplift ke pesawat kami, dan selepas 1 jam selepas terbang, kru kami akan start memanaskan makanan. So di situ antara yang critical point di mana makanan yang telah dimasak dan dipanaskan kembali. So kami mesti memastikan tekstur protein tersebut tidaklah orang kata terlampau masak, kering dan sebagainya. Pemahaman mengenai makanan Asia adalah berbeza. Okey. Begitu juga dengan bahan-bahan mentah. Di mana kalau di sini kita amat mudah untuk mendapat cili kering, di Europe sukar, okey, dan juga bahan-bahan yang lain lah. Okey, that's why bila kami design the menu, kita akan membuat analisa profil penumpang-penumpang kami, destinasi kami, dan juga capability rakan catering kami. Dari segi cabaran yang ada lah. Dan kita tahu sebenarnya untuk salah satu proses penyediaan makanan untuk penerbangan lah terutamanya, makanan itu dimasak, kemudian dibekukan semula dan kemudian dipanaskan balik ketika berada dalam kapal terbang. Itu akan memberi kesan sikit kepada rasa terutamanya. Macam mana mesti proses masak dia tu lain. Macam mana tu? Itu yang penting. Okey, kerana proses itu kami betul-betul memilih makanan yang sesuai untuk dihidangkan di atas kapal. Okey, sebagai contoh, kita cerita tentang masak lemak. Okey, kita boleh serve dekat di darat mudah, tapi bila bercakap untuk makanan di pesawat, kita agak sukar untuk menyediakan masak lemak. Apabila masak lemak itu telah dimasak di dapur dan dibawa ke atas, dipanaskan balik, dan kesudahannya santan itu pecah, So selalunya sebelum kita mengutamatkan sesuatu menu, okey, kita akan ada panel, okey, selepas chef mencadangkan menu, kita akan analisa menu itu tersebut. Okey, kita lihat dari berbagai sudut, hidangan, kesesuaian untuk dihidang di atas kapal. Apa-apa pun, terima kasih kepada Chef Zahidin sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Dan lepas ni saya akan pergi berjumpa dengan pembantu Chef Zahidin untuk lihat sendiri bagaimana mereka memasak sambal nasi lemak untuk penumpang-penumpang Malaysia Airlines. Okey, kalau tadi saya berada di kawasan lain dan sekarang ni saya berada di kawasan Hot Kitchen yang mana mereka menyediakan sambal nasi lemak itu di sini. Dan bersama saya sekarang ini dia ketua Hot Kitchen dekat sini, Chef Zudin. Chef Zudin. Okey, Chef Zudin, sekarang ni untuk kesegaran sambal ni, macam mana penyediaan dia? Okey, penyediaan dia kita menggunakan Dewina Cook Chill Sambal. Production dia sebanyak 160 kilo satu hari. Okey, digunakan untuk kereta 4,000 portion nasi lemak.
keluar daripada Kuala Lumpur. Apa yang mungkin membezakan lah sedikit penyediaan makanan biasa, nasi lemak biasa berbanding dengan nasi lemak untuk pesawat ni? Satu soalan yang baik. Di sini boleh dikatakan memasak dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Tetapi pada masa yang sama ni, pekerja-pekerja saya, chef-chef saya ini masak dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Itu menyebabkan makanan kami ni memang sedap. Okey, masak dengan ikhlas dan kasih sayang tu satu benda yang menarik. Memang. Sebab apa? Benda tu macam mana nak kekalkan kasih sayang yang sama untuk makanan seterusnya tu? Okey. So inilah budaya ini adalah budaya yang diterapkan di Ibrahim Airline Catering. Berbeza dengan caterer-caterer yang lain. So kita wujudkan satu konsep yang mana kaki tangan kita kalau nak masak dia mulakan dengan bismillah, dia selawat untuk dapat keberkatan. Pada masa yang sama dengan bantuan teknologi yang besar ni menyebabkan proses memasak dalam jumlah yang banyak lebih mudah. So pada masa yang sama juga untuk memastikan minat masak tu lebih mendalam dan berpanjangan, itulah diterapkan kasih sayang dan ikhlas. So saya rasa dengan ini menyebabkan kita berbeza dengan airline catering yang lain-lain lah. Okey. Inilah makanan yang telah siap dimasak dan kita akan bekukan dia dulu selepas ini untuk dihangatkan semula ketika berada di dalam penerbangan nanti. Dan itu saja masa yang kita ada untuk Bisnes Alternatif kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di Astro Awani dan saya Hilal Azmi. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.